Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita membaca Al-Quran. Kali ini kita akan membaca iaitu surah Alam Nashrah yang terkenal dengan nama Alam Nashrah ataupun Ashraf, iaitu surah lazim yang biasa kita baca di dalam solat berserta dengan petunjuk hukum-hukum tajwid yang terdapat pada setiap suku kata, setiap kalimah, antara kalimah dengan kalimah. Untuk tidak membuang masa, kita terus bacaan kita, iaitu Alam Nashrah ini terkandung dengan 8 ayat. Jadi kita perhatikan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah yang pertama kita jumpa ialah ada dua suku kata, iaitu A dengan Lam. A, hamzah baris di atas A dan Lam. Lam ini dihukumkan iza syafa'i, bunyinya alam. Terus tutup bibir. A, Lam. Okey. Kemudian kita jumpa kalimah yang kedua. Suku kata ada dua suku kata. Satu, nun bertemu dengan shin, tu digabungkan dengan shin. Nash, bunyi berhamburan, bunyi nafas kita. Nash. Kemudian ra dengan huruf ha yang pedas tengah halkum, huruf ha. Ra di depan, gusi atas gigi kacip itu bertentangan dengan gusi atas, gigi kacip. Rah bunyinya nashrah. Okey, sebab itu kita selalu orang sebut, kalau biasanya orang sebut, orang tak sebut, ini susah dia nak sebut, dia terus sebut. Surah apa? Surah Alam Nashrah. Alam Nashrah bunyinya. Okey. Lepas tu kita jumpa kalimah laka. Di sini pun tidak ada apa-apa hukum. Zahirkan saja mahrasnya, serupa juga dia tadi. Di sini pun tak ada. Jadi laka. Kemudian baru kita jumpa kalimah dengan 3 suku kata, sad dengan ra dengan ka. Tetapi oleh kerana kita wakaf di sini, maka kita sukunkan huruf ka. Jadi bunyinya sadarak. Okey. Perhatikan suku kata yang pertama, sad, bertemu dengan huruf dal, itu adalah huruf qalqalah. Kita baca dengan qalqalah sughra. Jadi sadarak. Ra kita gabungkan dengan huruf kaf. Ra dibaca taf, kim, tebal. Rak bunyi sadarak. Okey. Jadi selesai ayat yang pertama, kita baca sama-sama. Alam nashrah laka sadarak. Okey. Saya baca dengan nada yang perlahan, iaitu speed dia perlahan. Okey. Kita pergi kepada ayat yang kedua, terdiri daripada 3 kalimah, iaitu kalimah yang pertama wa wada'na, ada 1, 2, 3, 4. 4 suku kata. Dua-dua ni sama saja, waw dengan waw baris di atas, waw alif, iaitu wawa. Terus kita sebut wawa. Kemudian dot, itu dot, ingat tepi lidah pergi ke geraham kiri atau kanan, atau kedua-dua tepi lidah dia kedua-dua geraham. Bunyinya wawadha, tapi dha itu bertemu dengan ain yang mati, iaitu tengah halqum, bunyinya dha. Wawadha'na, nun bertemu dengan alif, baca dengan mat asli, 2 harakat. Okey, satu saja hukum di sini. Yang lain zahirkan saja mahraj. Baru ada berapa hukum? 3 baru kita belajar. Sebab tu kita jumpa kalimah anka. Saya sebut sebelum mengikut hukum tajwid, kita baca ain dengan nun, an, kaf, alif, ka, tetapi nun ini sukun bertemu dengan kaf. Kita tak boleh baca an, kita baca dengan fa-akiki, ka, antara izhar dengan idgham. Baca an dengan nun itu. Iaitu ain dengan nun itu dibaca dengan fa-akiki, 2 harakat. Ka. Baru kita pergi kepada kalimah iaitu waw baris bawah, wi bunyinya waw ya, wi. Baris bawah tu ya, wi bertemu dengan zai. Zai itu dia lebih safir daripada zal. Zal itu lain. Zal di sini. Baik. Sini bunyinya wiz, berdesirannya kuat. Seperti unggas bunyinya. Wiz. Kemudian ra digabungkan dengan kaf dan sukun dengan kaf itu suku kata yang ketiga tu sukunkan, jadi bunyinya rak, sama di sini. Sini sadarak, sini wizrak. Wizrak. Dengan ingat wiz bunyinya. Baik, kalau bila kita membaca dalam solat, baca dengan betul. Walaupun dia tak ada hukum, tapi gabungan waw dengan za itu mesti jelas bunyinya. Habis ayat yang kedua kita baca
Wa wada'na anka wizrak. Lepas tu kita pergi pada ayat yang ketiga bermula dengan allazi. Baik. Kalimah ini bermula dengan alif lam. Cuba perhati. Alif lam dia tak ada baris ni. Saya bubuh kemudian baru kita bubuh baris. Apakah yang baris yang sesuai nak kita gunakan pada permulaan allazi ini, iaitu hamzah ditukar kepada baris atas. Itu baca dengan baris di atas. Alif baris di atas bunyi a, gabungkan dengan, iaitu idgham syamsikan dia dengan lam yang bertasydid, kerana lam itu adalah huruf syamsiah dengan hukum idgham syamsi. Al bunyinya. Al, la, zi. Baik, zi di sini perhatikan. Zal, ini baru zal. Baru hujung lidah kita keluar pada gigi kacip. Keluar. Betul gigi kacip kita ada di betul-betul di belakang hujung lidah itu. Iaitu zi. Kemudian ada ya di sini huruf mat bertemu dengan hamzah. Dalam dua kalimah. Allazi dan anqadha. Anqadha. Jadi kita baca dengan mat jaiz munfasil 4 atau 5 harakat bunyinya allazi anqadha qada. Berarti nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Huruf kaf adalah huruf ifa. Kita baca an di situ dengan ifa hakiki. Anqadha, iaitu mana suku kata yang pertama dalam anqadha itu dibaca dengan ifa hakiki 2 harakat. Lepas tu kita baca qaf baris atas, qaf alif, qa bunyi. Qa, kemudian dad baris atas, dha, qada, anqadha. Kemudian baru kita jumpa kalimah yang terakhir, iaitu dalam ayat yang ketiga, dha, hujung lidah juga terkeluar daripada gigi kacip. Dha keluar situ, tapi pangkal lidah kita terangkat semasa menyebut dha. Jadi tebal sedikit bunyinya. Dia istilah. Baik. Dha alif, dha bertemu dengan ha. Ha, pangkal halkum. Bunyi dha. Dha, rak, sama juga. Rak sini pun sama. Jadi sukunkan kaf itu bunyinya rak dengan tebal bacaan ra baris atas. Rak. Okey. Zahrak. Okey, selesai kita baca. Allazi anqadha zahrak. Okey, selesai. Kita pergi kepada ayat yang keempat. Ada 3 suku kata saja. Wa rafa'na, suku kata, kalimah yang pertama ada 3 kalimah, bukan suku kata. Wa rafa'na, suku kalimah yang pertama bermula dengan suku kata wa dengan ra. Wa, ra, fa, gabungan itu bunyinya dengan ain bunyi fa. Suku kata yang ketiga bunyinya fa. Kemudian nun alif di sana dibaca dengan mat asli. Wa ra, fa, ra dibaca dengan tebal, tafkim, iaitu wa rafa'na. Kemudian baru jumpa laka, cuba juga macam di sini laka. Jadi tak ada apa-apa hukum, zahirkan saja mahras lam alif la, kaf alif ka, laka, bunyinya. Itu cara kita mengeja. Macam kita mengeja rumi. Bi, ba, tiu, tu, batu, lam alif la, kaf alif ka, laka, satu-satu saja. Lain kalau saya je lam alif, lepas tu ada alif lagi satu, alif kecil katakan. Itu panjang, baca 2 harakat macam tu. Itu contohnya. Baik. Laka, kemudian kita jumpa zik, iaitu zal baris bawah, zal, zi, gabung dengan kaf yang mati. Zik, kaf itu hamas, zik, rak. Okey, sama juga sini. Itu sukunkan huruf yang kaf yang terakhir pada kalimah tersebut, zikrak. Jadi kita baca wa rafa'na laka zikrak. Okey, itu bacaannya. Baik. Cuba perhati di sini pula. Bermula dengan kalimah fa inna, fa inna. In itu dibaca dengan wajibul ghunnah kerana dia bertemu dengan nun yang bertasydid. Fa inna, hukum apabila nun bertasydid, mim bertasydid, maka kita baca dia dengan wajibul ghunnah 2 harakat. Dengan dengung maknanya. Wajib dengung 2 harakat. Itu maksudnya. Wajibul ghunnah 2 harakat. Bunyinya fa inna. Baik, pergi ke sana apa? Ma'a. Ini satu kalimah ni, ma'a. Fa inna ma'a. Okey. A tu suku kata yang kedua. A itu ma. Okey, mim alif ma. Ain itu kalau bunyi dia saja ain alif a, tetapi tidak, dia dibaca dengan alif lam kamariyah, iaitu di mana
Huruf ini selepasnya adalah alif lam qamariyah, huruf ain adalah huruf qamariyah, maka kita gabungkan ain itu dengan lam yang mati. Al bunyinya. Ma'al, kemudian ain bertemu dengan sin, dia baca apa? Us. Okey, yang baru belajar pun boleh ikut belajar bagaimana membunyikan suku kata tersebut. Ain di atas depan, ain waw, bunyinya. Tapi dia bergabungan sin, us bunyi. Sin itu hamas bunyinya. Usri. Baik. Ra baris bawah dibaca dengan tafkhim, iaitu nipis. Baca dengan nipis. Ma'al usri, kemudian baru jumpa kalimah yusra, ya baris depan, ya waw, yu bunyi. Gabung dengan sin, yus. Kemudian tanwin, apabila di akhir kalimah, kalau kita wakaf di situ, dia bertukar menjadi, iaitu baris satu. Bacaannya, hukumnya, mad iwad, tetapi bacaannya tetap dua harakat seperti mad asli, itu mad iwad tukar, iwad itu tukar baris dua kepada baris satu. Jadi kita baca yusra. Okey, kita baca daripada mula habis ayat yang kelima. Wa inna ma'al usri yusra. Okey, selesai. Kita pergi kepada ayat yang ke-6. Baik, ayat yang ke-6 perhatikan ada 1, 2, 3, 4. Saya tak payah ulas banyak-banyak. Cuma di sini saja bezanya, sini ada fa, sini tidak ada fa. Iaitu penegasan Allah bahawa setiap kepayahan itu ada kemudahan. Ataupun setiap kesusahan itu ada kesenangan kemudiannya. Jadi jangan bimbanglah kalau kita susah ke senang. Jadi kita akan jadi minta pada Allah, situ susah jadi senang, yang senang jadi bertambah senang. Jadi ayat ini menegaskannya, iaitu bahawa setiap kesusahan ada kemudahannya. Baik. Jadi sama saja, cuma kita jelaskan di sini. Hamzah bertemu dengan nun bertasydid, sama juga sini hamzah bertemu dengan nun tasydid, cuma tak ada fa, jadi bunyinya inna. Jadi bacaannya dengan wajibul gunnah juga, dua harakat. Na, kemudian pergi ma'a. Ain tu bertemu dengan alif lam juga sama dengan sini. Itu baca dengan izzah kamari, al. Kemudian us, ain dengan sin, us, ri, yus, ra. Sama. Jadi tidak ada apa beza. Cuma dia copy kat sini separuh. Dengan sini. Terus masuk di sini. Jadi ulangan. Jadi hukumnya sama, kita baca terus. Yusra, ra ni mad iwad. Tanwin walaupun dia berselisih tu, dia akhir kalimah, bila kita wakaf, kita tetap baca dia dengan mad iwad, dua harakat. Kita baca yang ke-6. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita nak baca terus sambung, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Okey. Kadang-kadang orang sambung kat sini. Bila sambung, kena zahirkan bunyi ran tanwin itu. Iaitu yang selari menunjukkan dia dibaca dengan izah ran. Jangan didengungkan. Yusran, inna ma'al usri yusra. Okey, kita pergi ke ayat yang ke-7. Bermula dengan fa'iza. Ada 1, 2, 3. 1, fa alif fa hamzah bawah, iza alif, za alif atas za bertemu dengan alif, baca za itu dua harakat. Fa'iza, tengok itu julukan lidah kita di gigi kacip kita, depan sedikit saja. Kalau gigi kacip betul-betul ada belakang hujung lidah kita. Fa'iza faragta. Kalimah berikutnya faragta. Fa pada atas, fa alif fa, ra alif ra bertemu dengan wain, gabungkan rag, faragta. Lepas tu baru pergi pada kalimah fa bertemu dengan nun di sini, diwasalkan dengan hamzah wasal itu fan bunyinya. Tetapi nun sukun bertemu dengan huruf ifa, baca dengan ifa hakiki. Jadi tak boleh baca fan, baca fansab. Jadi bunyinya fa iza faragta fansab. Okey. Pertama kita baca nun ini, fa dengan nun ini dengan ifa hakiki, dua harakat. Kemudian ba itu kita mati dengan qalqalah kubra. Bunyinya fansab. Sab ada lantunan. Okey. Selesai, kita dah baca. Okey, kita pergi kepada ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Iaitu bermula dengan wa ila, 1, 2, 3.
ada 3 suku kata, wa satu, i satu, la pula dibaca dengan, sebab ada alif kecil ni baca dengan mad asli 2 harakat. Wa ila, jangan wa ila, itu salah. Wa ila terus je. Wa ila, la yang panjang 2 harakat. Rabbika, ra digabungkan dengan ba yang tasdid, baca tebal atas, Rabbika. Kemudian fa digabung dengan ra pula, tadi fa dengan nun, sini fa dengan ra, far. Wa ila rabbika farghab. Okey, wa dengan ba yang mati. Ni ba sukun. Ba sukun bertemu dengan ba sana. Jadi kalau kita sambung baru datang hukum, iaitu idgham mutamasi lain, iaitu dibaca huruf yang kedua saja. Sebab dia sama huruf dengan iaitu surah yang berikutnya. Bermula dengan bismillah. Jadi ba ni bertemu dengan ba yang berbaris, maka di sini ba sini tidak ada baris. Okey. Itu yang menunjukkan dia tak ada baris, bukan terlupa buah baris, tidak. Okey, itu saja. Kita baca semua sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Jadi itu saja bacaan kita. Saya sudahi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi surah lazim, iaitu surah Ad-Duha. Dan itu lepas itu kita tukar pada subjek lain. Habislah kita membaca surah lazim bertajwid, insya-Allah. Okey, selamat berjumpa lagi dalam siri yang berikutnya.